Perintah gaji minimum RM1,700 sebulan akan berkuat kuasa 1 Ogos depan kepada semua majikan di seluruh negara tanpa mengira bilangan pekerja yang digajikan. I'm a technician, Oh, what kind of technician? utilities for You- electrical, Oh. electric. How much do you earn per month? Four. How many years of experience do you have? I've been working almost 20 years. 20 years. Not too young to have 20 years Thank of you, thank you. I'm almost 40 now. Selamat datang ke Seritera Malaysia. Hari ini, kita akan menyentuh satu realiti yang sangat dekat dengan kehidupan ramai rakyat. Malaysia, tetapi jarang diceritakan secara jujur dan terbuka. Satu angka yang sering disebut dalam iklan kerja, perbualan harian, dan laporan ekonomi, gaji RM3,000 sebulan. Bagi setengah orang, RM3,000 kedengaran seperti angka yang selesa. Ada yang odek menganggap ia aku dah mencukupi untuk satu hidup sederhana. Namun, bagi mereka yang benar-benar menjalaninya, RM3,000 bukan sekadar angka di slip gaji. Ia adalah perjuangan harian. Perjuangan itu mengurus sewa rumah, makanan, bil utility, minyak, tambang, hutang, dan keperluan hidup lain yang semakin hari semakin meningkat. Persoalannya, adakah tiba-tiba benar-benar cukup untuk hidup di Malaysia hari ini? Atau adakah kita hanya dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan realiti yang semakin menekan? Ramai anak muda bekerja lebih masa, mengambil kerja sambilan, mensanggupkan impian, bukan kerana malas, tetapi kerana kos hidup yang tidak seiring dengan gaji. Dalam video ini, Seritera Malaysia akan membawa anda menyelami realiti sebenar kehidupan bergaji. Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk membuka mata. Bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi untuk memahami keadaan. Teruskan menonton, kerana kisah ini mungkin adalah kisah anda, ataupun kisah orang kurang temendu kenal. Mari kita pecahkan realiti gaji keliri bubi secara jujur dan logik. Pertama, tempat tinggal. Di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru atau Pulau Pinang, sewa bilik sederhana boleh mencecah RM600 hingga RM1,000 sebulan. Jika menyewa rumah kecil, jumlahnya boleh naik hingga RM1,200 atau lebih. Ini belum termasuk bil air, elektrik dan internet. Seterusnya kos makanan. Jika makan di luar secara sederhana, 15 sen sekali makan bukan perkara luar biasa. Ketiga kali sehari boleh mencecah 40 hingga 50. Dalam sebulan, kos makan sahaja boleh mencapai. Subama tourist, walaupun memasak di rumah lebih jimat. Harga barang dapur juga semakin meningkat. Pengangkutan pula menjadi beban seterusnya. Minyak, tol, parkir, penyelenggaraan kenderaan, atau tambang pengangkutan awam, semuanya memerlukan perbelanjaan tetap. Secara purata, 3 kondos, hingga RM5,000 sebulan, hanya untuk bergerak dari rumah ke tempat kerja. Belum lagi komitmen lain seperti pinjaman pendidikan, ansuran telefon, insurans asas, perubatan, dan keperluan keluarga. Setelah semuanya ditolak, baki simpanan seringkali tinggal sererus atau langsung tiada. Ada yang terpaksa memilih antara menyimpan atau makan lebih baik. Inilah realiti yang jarang diceritakan. Bukan kerana rakyat tidak pandai mengurus wang, tetapi kerana gaji tidak bergerak seiring dengan kos kehidupan. RM3,000 hari ini bukan RM3,000 10 tahun lalu. Tekanan hidup bergaji RM3,000 bukan hanya dirasai di dompet, tetapi juga di emosi dan mental. Ramai pekerja hidup dalam keadaan cemas, takut sakit, takut kehilangan kerja, takut kecemasan berlaku kerana tiada simpanan. Okey, berapa anggaran gaji yang awak rasakan sesuai selepas convocation ni? RM3,000 ke atas lah. RM3,400. Minimum RM4,000. 5K? 5 hingga ke 6,000. Setiap bulan menjadi kitaran yang sama, tunggu gaji, bayar bil dan ulang semula. Anak muda pula terpaksa menangguhkan perkahwinan, pembelian rumah dan impian jangka panjang. Ada yang terpaksa tinggal bersama ibu bapa lebih lama, bukan kerana tidak berdikari, seiring realiti kewangan. Ada juga yang bekerja 2 atau 3 kerja demi menampung kehidupan. Dalam tiap ramai yang keletihan, bukan kerana kerja itu sendiri, tetapi kerana hidup yang terasa sempit walaupun sudah bekerja keras. Media sosial pula sering memaparkan kehidupan mewah orang lain, membuatkan tekanan menjadi semakin berat. Namun harus diingat, nilai seseorang tidak ditentukan oleh gaji semata-mata. Mereka yang bergaji RM3,000 juga menyumbang kepada ekonomi negara. Mereka adalah tulang belakang sektor perkhidmatan, operasi dan sekongkana pentadbiran. Tanpa mereka, banyak sistem tidak akan berjalan. Realiti ini wajar difahami, bukan disenyapkan. Kesimpulannya, gaji RM3,000 di Malaysia bukan isu malas atau gagal.
Ia adalah isu struktur kehidupan, kos sara hidup dan nilai kerja. Selagi gaji tidak bergerak seiring dengan kenaikan harga, selagi itulah rakyat akan terus tertekan. Kesuaring kadal, lengkan de bertang kedua rama perwarir. Dengan memahami realiti ini, kita boleh berbincang dengan lebih matang, empati dan berfakta. Setiap cerita yang dikongsi membuka ruang untuk kefahaman yang lebih luas tentang kehidupan sebenar rakyat Malaysia. Jika anda merasakan video ini mencerminkan realiti hidup anda atau orang di sekeliling anda, kongsikan video ini agar lebih ramai sedar. Jangan biarkan kisah ini dipendam tanpa suara. Terima kasih kerana menonton Ceritera Malaysia. Jangan lupa subscribe Ceritera Malaysia, tekan like. Malaysia, cerita kita semua. Dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas cerita-cerita sebenar tentang Ceritera Malaysia. Waalaikumsalam. Saya nak tanya nama? Saya Azhan. Azahan. So Azahan kerja sebagai apa? Sebagai project manager. Project manager kat IT, KL ke? ya. IT ya. Oh, susah apa kerja you? Paling susah is people management lah. People management. People management. So boleh tak I tanya salary range ke? The range is 10 to 15 lah. Berapa lama kerja sebagai project manager? Dah lama dah, almost 15 years. 15 years. Bagus tu. Okay.